Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita berkuliah. Saya diamanahkan untuk malam ni kita menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempena dengan Maulid Nabi. Jadi saya ambil ruang tu lah malam ni kita rehat, kita tunda dulu pengajian adab mufrad kita. Kita pergi kepada kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya tuan-tuan pun tahu dah, saja saya ulang-ulang sajalah untuk kita sama-sama memperingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Lepas tu pula malam ni saya ingat kita tak boleh lama, mungkin sampai Isyak pasal saya malam ni ada program di Kuala Batas sekali dengan Ustaz Asri semua sekali lah sekolah saya. Tapi sebab bulan lepas saya tak ada, nak cancel tak lama pula kan, jadi saya main juga. Tapi saya minta izin tuan-tuan nak kena pergilah Isyak tak apa Jadi malam ni kita cerita-cerita tentang insan yang paling patut kita ceritakan, insya-Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang Rasulullah ini, kata Allah apa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dalam ayat yang lain tuan-tuan, saya nak mulakan macam ni. Dalam ayat yang lain Allah cerita tentang kata-kata Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel. Nabi Isa kata apa? Bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi Taurah. Wahai Bani Israel, ni Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, aku ni rasul kepada kamu yang mana aku datang musaddiqan lima, untuk membenarkan kepada kamu kandungan Taurat. Kau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa tu, aku main nak bagi tahu benda tu betul. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di. Dan aku juga main kepada hangpa Bani Israel ni nak peringatkan kepada hangpa satu berita gembira. Wa mubasysyiran, nak beri berita gembira kepada hangpa tentang ya'ti rasuli min ba'di, tentang kedatangan seorang rasul sesudah aku, ismuhu Ahmad, yang mana namanya itu Ahmad. Maka tuan-tuan, bermula pada detik itulah orang putih kata the searching for Muhammad. Pencarian lelaki yang bernama Muhammad ataupun Ahmad ini bermula di seluruh dunia. Pencarian kepada seorang lelaki yang paling agung ni, manusia yang paling mulia ini, telah bermula di seluruh dunia. Tuan-tuan bayangkan pada era-era antara Nabi Isa nak pergi Rasulullah, antara era fatrah yang tidak ada Nabi itu. Orang Bani Israel berpusu-pusu, ramai-ramai pindah piduk di Yathrib. Sedangkan tuan-tuan, Yathrib itu sebuah kota yang penuh dengan penyakit. Yathrib itu Madinah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Yathrib itu kota yang penuh dengan penyakit. Orang tak mau pergi duduk. Tetapi yang ada di Yathrib cumalah bangsa-bangsa Aus dan Khazraj dan juga bangsa Yahudi Bani Israel, yang mana mereka pergi tunggu di sana kerana dalam kitab mereka duk cerita dah tentang kedatangan Nabi ni. Baik. Semua duk cari mana dia Muhammad ini, mana dia lelaki yang dinantikan ini. Semua duk tunggu tak sabar-sabar. Maka tuan-tuan, bermulalah pencarian tentang Muhammad itu. Tunggu punya tunggu tak ada, tunggu punya tunggu tak ada, sampailah satu ketika, satu malam. Satu malam tuan-tuan berlaku satu peristiwa yang mana orang Yahudi ni depa boleh nampak tanda tu. Sebab apa depa boleh nampak tanda tu? Pasal depa kenal semua ciri Rasulullah, depa tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Depa kenal Nabi seperti mana depa kenal anak-anak depa. Tanda di mana daripada semua depa tahu. Masa nak lahir tu jadi macam mana, keluarga main daripada mana, semua depa tahu. Maka tuan-tuan, sebut dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, ada dua riwayat pada jalan Siti Aisyah dengan jalan daripada Hasan bin Sabit, yang mana tuan-tuan, satu malam itu seorang para lelaki Yahudi, orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ni keluar di tengah-tengah pekan dan menyeru mengatakan, hal wulida fikum lailah al-maulud, adakah malam ni dalam kalangan kita ni ada tak bayi? Ini di Madinah. Ada tak dalam kalangan kita ni bayi? Tanya.
Pasal dia rasa sesuatu. Tak ada. Bagi cek Bani Israel di Madinah tak ada siapa beranak malam tu. Bila depa cek pula dengan di Mekah, ada seorang bayi dilahirkan. Baru dapat berita yang malam tersebut Abdul Muttalib dapat cucu, seorang budak dilahirkan. Maka dalam hadis Hasan disebut bagaimana depa pergi cek ciri-ciri yang ada pada Rasulullah SAW. Maka kata orang Yahudi teriak, pendeta-pendeta Yahudi teriak dan mengatakan zahabat nubuwah min Bani Israel. Habis dah lah, Nabi yang kita nanti-nantikan itu telah keluar, tetapi kita sangka dia keluar dalam kalangan kita, rupanya dia keluar dalam kalangan orang Arab. Zahabat nubuwah min Bani Israel. Habislah, tak ada dah Nabi Bani itu Bani Israel. Nabi penutup yang semua orang duk tunggu ni, yang manusia tunggu, alam duk tunggu, semua duk tunggu ni, tiba-tiba dia keluar daripada orang Arab, bukan daripada kita. Maka dia teriak kan? Dia teriak. Habislah nubuwah, tidak ada dah dalam kalangan Bani Israel. Baik. Maka tuan-tuan, masa Rasulullah SAW dilahirkan, masa Nabi SAW dilahirkan, masa Nabi dalam kandungan, ayah Nabi Abdullah pergi menega, dan ayah Nabi masa on the way nak balik kena bahasa Allah ni kita kata wabak lah. Dia panggil wabak Yasrib. Waktu saya kata Yasrib tu kota yang penyakit. Ayah Nabi Abdullah kena wabak Yasrib itu dan dia meninggal dunia. Jadi Nabi SAW jadi anak yatim semasa dalam kandungan lagi. Kemudian bila Nabi dilahirkan, yang seperti mana peristiwa yang saya beritahu tadi tu, dan ada beberapa peristiwa yang lain lah. Macam api sembahan Majusi itu terpadam, runtuhnya ada 14 tingkat, 14 tangga, anak tangga dekat istana Kisra, kerajaan Parsi, Reban. Itu berlaku pada malam Rasulullah SAW dilahirkan. Dan Siti Aminah ibunda Nabi itu melahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat mudah. Tuan-tuan, bila Nabi SAW dilahirkan, para ulama berbeza pendapat. Ada kata 4 Rabiul Awal, ada kata 8 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal. Tak apalah. Masa Nabi dilahirkan, bila Nabi dalam peringkat kecil, masa tu memang tradisi orang-orang kota ni. Nabi ni orang kota lah, orang kota Mekah. Mereka akan hantar bayi mereka untuk disusukan oleh orang kampung. Pasal zaman itu memang budaya mereka, biar nak jaga anak kecil itu daripada makan benda-benda tak elok, so nak dapat susu yang elok daripada ibu-ibu di kampung. Maka selalunya tiap-tiap tahun ni akan mai lah rombongan daripada kampung-kampung Badui ni akan mai ke kota Mekah untuk nak ambil bayi, dan kena bayar lah. Kena bayar. Masa tu tuan-tuan, mereka bakal mai. Halimatus Sa'adiyah dengan laki dia ni Haris ni, dia tuan ni orang miskin, daripada Bani Sa'ad ni orang miskin. Yang disebutkan dalam sirah, masa dia bergerak daripada perkampungan Bani Sa'ad nak mai ke kota Mekah tu pun dia paling lah sekali. Dia naik keldai yang paling kurui lah. Sampai di kota Mekah, bayi-bayi anak orang kaya ni bakal diambil lah. Tinggal kat mereka ni berapa kerat saja bayi yang anak-anak orang susah. Bahkan Rasulullah SAW tu sendiri, siapa pun tak mau ambil. Pasal apa orang tak mau ambil? Pasal anak yatim, siapa nak bayar? Lagu mana? Susah. Akhirnya takkan Halimatus Sa'adiyah nak pulang hampa. Maka suami dia kata kepada dia, tak apalah, kita ambil jugalah, mana tahu budak ni kot jadi rezeki kepada kita. Maka Halimatus Sa'adiyah pun ambil lah bayi Rasulullah SAW tu. Ambil. Tuan-tuan, keajaiban bermula sekelip mata. Elok-elok ambil Nabi, nak buat balik saja ke pengampungan Bani Sa'ad tu tuan-tuan. Keldai yang mereka naiki tu tiba-tiba jadi cegah dan kuat. Yang awalnya keldai tu tak boleh naik dorang, tiba-tiba mereka dorang boleh naik. Dan mereka pula balik dah lah lambat, potong habis orang kampung dia awal tu. Laju dan. Kemudian kambing-kambing mereka di kampung ni jadi gemuk, jadi sihat, jadi beranak banyak, jadi subur. Maka sekelip mata Halimatus Sa'adiyah itu jadi kaya. Sampai tahap penduduk perkampungan Bani Sa'ad mereka dah set dah, mereka nampak di mana Halimatus Sa'adiyah bagi makan kambing mereka, mereka akan ikut kambing tu untuk pergi bagi makan kambing mereka juga. Pasal mereka percaya yang kambing Halimatus Sa'adiyah ini pergi makan tempat yang elok. Sampai tahap tu lah. Maka rezeki mencurah-curah berlaku kepada Halimatus Sa'adiyah ketika mana dia menyusukan baginda Nabi SAW. Kemudian sampai usia baginda 6 tahun, baginda dibawa pulang ke Madinah, ke Mekah. Ibu Nabi nak bawa Nabi pergi ziarah makam ayah baginda.
dalam perjalanan pulang itu ibu Nabi Aminah meninggal dunia di Abu. Itu cerita yang semua orang tahu dah. Maka Nabi menjadi yatim. Nabi dipelihara oleh Tok Wan Nabi Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tahap Abdul Muttalib ni kira Tok Pengulu Mekah. Dalam mesyuarat apa pun Abdul Muttalib akan rema Nabi. Dan ada satu tempat sebelah Abdul Muttalib ni yang siapa pun tak boleh duduk, hatta anak-anak dia, melainkan Muhammad cucu dia ni dia bagi duduk. Kemudian Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib pula ambil belah Nabi. Tuan bayangkan bagaimana Nabi berpindah daripada satu orang kepada satu orang kepada satu orang kepada satu orang. Bagaimana Allah uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peringkat usia sekecil-kecil baginda lagi. Itu semua proses kematangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan proses pentarbiahan kepada Nabi. Bila Abu Talib bela Rasulullah, Abu Talib tak begitu kaya, maka Rasulullah ambil inisiatif untuk kerja luar. Maka Nabi menjadi penggembala kambing. Nabi gembala kambing. Dan Nabi ambil upah bila mana orang-orang duk mai haji zaman jahiliah ni, pa mai haji depa akan bawa kambing. Orang dulu bila depa travel, depa akan bawa kambing banyak-banyak. Kalau lapar sembelih makan. Kalau dahaga minum susu dia. Jadi bila depa sampai di Mekah, kambing dah banyak, depa akan pah dekat, adalah penggembala-penggembala yang ditugaskan untuk jaga. Maka Nabi antaranya yang ambil upah itu. Dan tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma min nabiyyin illa wara'ul ghanam. Tidaklah seorang nabi itu menjadi nabi melainkan Allah takdirkan depa itu sebelum jadi nabi, depa akan jadi penggembala kambing dulu. Depa penggembala. Pasal Allah nak latih para rasul ini agar mereka boleh didik binatang yang tak faham bahasa pun. Kalau itu ujian itu lepas, maka insya-Allah bila diutuskan kepada manusia kelak, manusia boleh dengar kata. Saya ingat hadis tu kita boleh ambil jadi silibus kat sekolah. Sekolah yang kaya-kaya ni bagi kambing seorang sekor kan. Bagi belah kambing sampai reti. Esok besar mereka keluar masuk ke dalam masyarakat, mereka jadi orang yang hebat. Ataupun dalam sekolah gambar kata susah, ramai sangat kan. Ni menteri-menteri ni sebelum nak bertanding pilihan raya, bagi kambing seorang sepasang. Apa belah kambing bagi reti tu. Lepas tu baru dah lepas baru boleh bertanding pilihan raya. Kau reti ikut modul hadis tu kan. Baik. Tanpa saya nak ringkas macam ni. Saya nak pergi kepada perjalanan Nabi sampai ke usia wafat baginda lah. Maka tuan-tuan, yang saya cerita tadi tu, the searching for Muhammad itu. Maka bila Rasulullah SAW membesar, menikah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. Kemudian Nabi dapat nubuwah, dapat kerasulan umur 40. Ada satu riwayat yang Ibnu Katsir bawakan dalam Bidayah wa Nihayah mengatakan umur minimum seseorang lelaki itu dilantik untuk jadi rasul memang 40 tahun. Setiap Nabi itu dia tak jadi lebih muda. Kalau dia muda, dia akan dapat rusydah, petunjuk daripada Allah, tapi bukan nubuwah lagi. Nubuwah ni dia akan datang umur 40. Itu sebagai pendapat ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Tak apa. Bila Nabi dapat wahyu yang pertama, tuan-tuan pun tahu cerita tu, Nabi balik, Nabi rasa sejuk, salam sejuk, zammiluni Nabi beritahu suruh selimut badan Nabi. Siti Khadijah lah yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal Nabi berdakwah secara senyap-senyap. Isteri Nabi tentunya terima Islam dulu. Kemudian anggota tetangga Nabi, anak Nabi yang perempuan yang paling atas tu Zainab. Zainab ni anak perempuan sulung selepas Qasim meninggal dunia, lelaki Zainab. Tapi suami pada Zainab nama Abul As ni tak terima Islam. Cerita pasal Zainab ni pun sedih tuan. Bagaimana Zainab ni dia terima Islam, lelaki dia tak terima Islam. Tapi cerita tu panjang lah. Kalau saya cerita yang tu, saya tak ada cerita yang ni, saya akan selit nanti. Lagi siapa lagi anak-anak Nabi yang lain terima Islam. Sepupu Nabi yang Nabi bela, Sayyidina Ali, terima Islam. Anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, terima Islam. Sahabat Nabi, orang dalam kalangan orang awam, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, terima Islam tanpa soal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lah yang Islamkan ramai sahabat-sahabat yang lain. Maka proses masa awal-awal Nabi menjalankan dakwah itu penuh dengan ujian lah. Tuan-tuan pun tahu lah yang tu kan. Penuh dengan ujian, saya tak mau pergi yang terlalu detail yang tu. Penuh dengan ujian. Saya nak pergi kepada yang tadi saya kata tu, the searching for Muhammad. Orang pakat cari Muhammad ni tuan-tuan. Maka ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, Abu Sufyan cerita kepada Abdullah bin Abbas.
Cerita ni Abu Sufyan cerita masa dia dah Islam dah. Tapi hadis ni berlaku masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi, semasa era perang perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan dia pergi berniaga dekat wilayah Syam apa semua ni. Nah, tiba-tiba Raja Syam ataupun Gubernur Syam pada masa tu Herakl ni dia panggil rombongan Abu Sufyan daripada Mekah ni main menghadap dia. Kemudian Herakl tanya, dalam kalangan hampa ni hampa dengar tak cerita dekat kota hampa ada seorang, dekat kota hampa dulu Mekah ada seorang lelaki dia mengaku jadi nabi? Maka angguklah Abu Sufyan dan kawan-kawan yang lain angguklah. Maka kata Herakl, siapa dalam kalangan kamu man aqrabu minkum, barang siapa dalam kalangan kamu paling dekat dengan dia nasaban, di sudut nasab. Maka Abu Sufyan kata saya. Pasal Abu Sufyan ada belagar nasab dengan Nabi kat atas nanti. Maka tuan-tuan tengok Herakl dia suruh Abu Sufyan, dia duduk ramai-ramai ni menghadap Herakl. Herakl kata kepada Abu Sufyan, hang main duduk depan, kawan-kawan hang duduk belakang, macam mayang berimak. So Herakl kata, sehari aku akan tanya hang beberapa soalan tentang lelaki tu yang kita Muhammad tu yang mengaku jadi nabi tu. Aku nak hang jawab betul. Kalau hang jawab tipu, kawan-kawan hang kat belakang akan tunjuk isyarat kata hang bohong. Maka Abu Sufyan sebut dalam hadis tu, dia kata, demi Allah kalau boleh bohong pun nak bohong. Masa tu dia bukan Islam lagi. Tapi aku tak percaya kat kawan-kawan belakang ni. Takut tikam belakang. Maka Herakl tanya satu-satu. Dia ini main daripada mana, keturunan dia elok ke tak elok, dia ni pernah menipu tak dulu. Banyak soalan tuan-tuan. Saya ringkas cerita. Abu Sufyan jawab satu-satu. Pernah tak dia khianat? Tak pernah. Siapa yang ikut dia, orang kaya ke orang miskin? Orang miskin. Orang yang ikut dia itu, lepas ikut dia murtad tak? Tak murtad. Satu ni. Sampai last sekali Herakl kata apa? Kalaulah benar semua yang hang cerita ini, sesungguhnya dia itu memang seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Dan kata Herakl apa? Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sebenarnya aku tahu dah yang nabi itu memang akan keluar lah ni. Mana dah nampak dah. Depa duk tahu dah. Depa duk tunggu dah. Wa qad kuntu annahu kharijun. Aku tahu dah yang memang dia akan keluar. Lakin walam azunnu annahu kharijun minkum. Cuma aku tak sangka dia nak keluar dalam kalangan hampa orang Mekah ni. Aku dah ingat dia akan keluar dekat Syam, dekat kota para ulama Nasrani. Aku dah ingat dia nak keluar dekat tempat-tempat orang kaya. Dia keluar dekat Mekah, tempat orang sembah berhala. Aku tak sangka nak keluar dalam kalangan hampa. Dan dia kata apa? Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Dia kata, kalau aku ada cara untuk tinggalkan tahta aku ni, aku akan cari jalan untuk pergi jumpa dia. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Dan kalau aku ada kesempatan nak duduk di tepi dia, aku akan cuci kaki dia. Tu Raja Rom. Dia kata, kalau aku ada kesempatan nak jumpa dengan dia, aku nak cuci kaki dia. Tu label aku. Kemudian dalam cerita yang lain, dalam hadis Bukhari juga, bagaimana Ja'far ketika mana bawa rombongan pergi berlindung dekat Habsyah. Tuan-tuan tahu cerita tu kan? Jumpa Raja Najasyi, benda yang sama. Raja Najasyi tanya satu. Ja'far pun jawab satu. Last sekali Najasyi kata apa? Sesungguhnya asyhadu annahu Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya aku mengaku lelaki itu memang Rasulullah. Dan kalau aku ada kesempatan untuk jumpa dengan dia, aku akan beriman dengan dia, aku akan berjuang bersama-sama dengan dia, dan aku akan pikul kaki dia. Tu tuan-tuan, para raja semua berazam nak jumpa Rasulullah dan berhasrat sampai tahap nak basuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah begitu hebatnya mereka ini mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengetahui akan keagungan lelaki ini. Tuan-tuan, Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berapa kerat saja terima Islam. Tetapi orang Madinah yang main buat haji jahiliah masa tu, jumpa Rasulullah sekali ya, pakat terima Islam. Perjanjian Aqabah pertama, balik main bertambah lagi, perjanjian Aqabah kedua lagi ramai. Kemudian akhirnya seluruh Madinah Islam. Sedangkan Nabi tak pergi Madinah lagi. Siapa yang perkenal Nabi dekat depa? Orang Yahudi ni. Masa Rasulullah tak ada lagi, Bani Israel ni setiap kali bergaduh dengan orang Arab dekat Madinah, mereka dah bagi tahu, hangpa tunggu. Nanti akan ada seorang Nabi keluar akhir zaman dalam kalangan kami. Esok Nabi itu keluar, hangpa jaga hangpa.
Nabi tu hebat, Nabi tu baik, Nabi tu satu je cerita. Maka orang-orang Ansar ni, orang Madinah ni dah kenal dah. Jadi bila mereka sampai ke Mekah, tengok Nabi dan semua ciri itu ada, mudah untuk mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Malangnya orang Israel, orang Yahudi ni, bila Nabi pergi kat mereka tak mau terima pula. Pasal apa mereka tak mau terima? Pasal mereka duk target Nabi tu keluar dalam kalangan Bani Israel. Rupanya Nabi tu keluar dalam kalangan orang Arab, maka mereka tak mau iktiraf meskipun mereka mengetahui akan kebenaran itu. Ya? Abdullah bin Salam, seorang sahabat Yahudi, seorang tokoh besar Yahudi di Madinah. Dia mai jumpa Nabi, tanya beberapa soalan dan Nabi jawab. Di masa ni Nabi di Madinah. Bila Nabi menjawab, habis Nabi jawab, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan atau asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Dia mengucap, nak saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan engkau Muhammad pesuruh Allah. Maka Abdullah bin Salam ni tokoh Yahudi nombor 1 di Madinah. Maka Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, nak tahu tak, orang Yahudi ni bukan boleh percaya. Dia pun tahu tentang Rasulullah tapi dia pun tak mau beriman. Sebab apa? Sebab bukan daripada kalangan Bani Israel. Maka lepas tu Abdullah bin Salam kata, nak tengok tak saya tunjuk demo. Masa tu orang Yahudi main. Bila orang Yahudi main, Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, layan mereka dulu, saya menyorok Ustaz. Abdullah bin Salam menyorok belakang kain. Maka Nabi tanya orang Yahudi yang ramai Madinah ni, apa kenal tak Abdullah bin Salam? Oh, kenal. Siapa dia? Oh, dia lah ketua imam kami, muallim Yahudi, orang hebat, tak pernah menipu, tak pernah bohong. Nabi kata, kalau dia kata apa-apa, apa percaya tak? Oh, percaya, dia orang bagus. Baik. Dia pun beritahu dah. Elok dia kata lagu tu, Abdullah bin Salam pun keluar. Abdullah bin Salam kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ini memang Rasulullah. Terus dia pun kata, bentuk ni ya, Abdullah bin Salam yang ni ya, ingatkah lain? Ni kaki burung. Dia kata. Padahal Abdullah bin Salam tak ada seorang tu ya. Tapi dia pun pusing tenan. Dia pun ni kaki burung, dia tak percaya dia. Oh, yang ni yang kami mana ada orang dengar cakap dia. Apa belah? Tu panggil orang Yahudi tuan-tuan. Walaupun kebenaran dia pun dah tahu, tapi sebab dia benda resis, dia pun tak boleh terima. Nabi yang paling hebat tu nak keluar dalam kalangan orang lain, dia pun tak boleh terima. Oh, tuan-tuan, tu orang Yahudi. Siapa lagi yang nak cari Rasulullah? Dalam hadis yang panjang, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Hadis ni panjang. Salman Al-Farisi cerita kuntu ana rajula min Farisiya min biladil Asfahan. Aku ni seorang lelaki Parsi daripada negeri Asfahan, dia kata. Hadis tu panjang sangat. Saya ringkas. Salman Al-Farisi kata, aku ni orang Parsi, orang Iran, duduk di negeri di Asfahan tu di Iran lah. Bapa aku tu imam, bahagian jaga api. Masa tu di Iran dia pun sembah api. Maka kata Salman Al-Farisi, aku tak pun nak yakin macam mana orang tu sembah api. Bila lama kelamaan, syarikat cerita dia pergi dengar ajaran Kristian, dia rasa yakin. So korang-korangnya Kristian ni elok lah daripada sembah api. Kan? Pasal dia kata api tu bapa aku yang kena jaga. Kalau api nak padam, pak aku yang kena pergi kedai beli minyak gas. Contohlah kan, pak dia yang duk maintain api tu. Jadi dia fikir, Tuhan apa yang perlukan orang untuk maintain dia? Maka dia tak apa nak yakin. Dia ikut agama Nasrani. Bapak dia pukul dia, bubuh dalam rumah, kunci pintu. Orang Kristian selamatkan dia. Dia lari pergi dekat Syam. Dia berguru dengan seorang tok guru di Syam. Syarikat cerita nak, tok guru tu mati. Tok guru tu tok guru yang jahat. Lepas tu dia ikut tok guru kedua dekat Syam juga. Tok guru yang kedua ni tok guru yang baik, Kristian yang betul. Kristian yang percaya Nabi Isa tu bukan anak Allah tapi Nabi. Hello, tok guru tu mati. Tok guru tu kata kat dia, lepas aku mati hampir dekat Mosul. Mosul ada seorang lagi tok guru, berguru dengan dia. Mosul tu di mana tuan-tuan? Di Iraq. Daripada Syam di Syria pergi Iraq pula tuan-tuan. Nak cari ilmu. Mengaji dengan tok guru di Iraq ni. Habis dekat Mosul tu, tok guru tu pun nampak hidung duk jatuh dah. Maka dia kata, ya wahai tok guru, saya mengaji dengan tok guru sebelum ni meninggal dah. Ni pun tok guru nampak 3 kali Jumaat ni. Beritahu kat saya siap-siap. Lepas tok guru tak ada, saya nak mengaji di mana? Maka tok guru ni kata hampir dekat Nasibin, satu wilayah. Ada seorang tok guru yang pegang Kristian betul-betul. Masa tu tak ada ke padri-padri Kristian berlambak, tapi nak cari yang betul, yang akidah Allah itu Esa. Tak ada, tak ramai. Maka tok guru di Mosul kata hampir dekat Nasibin. Dia pun pergi dekat Nasibin baru tuan-tuan punya jauh. Habis di Nasibin,
Benda yang sama Tok Guru Nasiruddin ni pun nak meninggal dah. Dia tanya lagi, wahai Tok Guru, kalau Tok Guru meninggal saya nak pergi mana? Kata hampir dia Amuriah. Maka dia pergi dia Amuriah pula kan. Panjang cerita ni. Sampai dekat Amuriah last sekali Tok Guru tu pun nak meninggal dah. Ngaji sampai Tok Guru meninggal tuan-tuan. Ini baru betul-betul mengaji. Ya, Imam Syafi'i masuk Madinah mengaji dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Tahun 179 baru Imam Syafi'i keluar daripada Madinah. Baik. Maka dekat Amuriah tu dia kata lepas Tok Guru tak ada, saya nak pergi guru dengan siapa lagi? Yang ni menarik. Tok Guru dekat Amuriah kata, aku mati menandakan Rasul itu telah ada. Rasul yang seluruh dunia duk cari dia ni. Dan kalau ikut perkiraan kita, lah ni dia dah hijrah dah ke satu tempat. Hang pi cari dia. Sebab selepas daripada aku mati, tak ada dah lelaki Kristian lain yang betul-betul pegang agama tauhid ni. Melainkan kena ikut agama baru. Bukan agama baru, agama Islam, agama tauhid yang Nabi Isa dah bagi tahu dah, lelaki tu akan muncul. Pi cari lelaki tu, beriman kepada dia, berjuang bersama dengan dia. Salman Al-Farisi tak kenal. Dia kata lelaki tu macam mana? Maka Tok Guru ni bagi tahu ada beberapa tanda. Ada tanda khatam nubuwah di belakang badan dia. Dan dia juga tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Adalah beberapa syarat. Maka dia ada dekat satu tempat kawasan yang kawasan berbukit batu. Hampir cari dia. Maka dia pergi cari. Dan akhirnya dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Seluruh dunia duk tunggu Nabi. Seluruh dunia duk cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka itu cerita tentang bagaimana seluruh dunia duk cari Nabi. Dan proses dakwah Nabi bukanlah proses yang mudah dan cepat. Penghijrahan Nabi tuan-tuan tahulah bagaimana kena ligan dengan Suraqah bin Malik beberapa kali. Orang buru nak bunuh Nabi, terpaksa bersembunyi dekat gua. Banyak cerita yang sangat panjang, tak sempat. Tapi nak beritahu perjuangan Nabi cukup perit. Masa Nabi berdakwah dekat Taif seorang-seorang. Dalam riwayat yang kata Nabi bawa Zaid kan. Ada riwayat kata Nabi seorang. Nabi kena usir dengan penduduk Taif. Penduduk Taif buat benteng budak-budak umur 5-6 tahun 7 batu dekat Nabi. Sampai berdarah Nabi. Nah, Allah hantar malaikat mai. Tanya bukit mana nak hempap atas kepala budak-budak ni. Nabi tak bagi. Masa Nabi seorang-seorang tu tuan-tuan, Nabi menangis. Nabi kata, ya Rab, ila man takilni, ya Allah, kepada siapakah engkau serahkan diriku ini, ya Allah? Ila aduwin yatajahamuni, ataupun ila aduwin ba'idin yatajahamuni. Adakah kepada musuh yang membenci aku? Adakah kepada musuh yang jauh yang membenci aku? Au ila qaribin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusan aku, ya Allah. Nabi sedih masa tu tuan-tuan. Nabi tak tahu nak talah ke mana ni. Tuan-tuan, dakwah Nabi bukan satu dakwah yang mudah dan senang. Nabi melalui proses sampai tahap kena pulau, tinggal seorang-seorang. Allahu Akbar. Tapi Nabi laluinya juga untuk nak bawa Islam tu mai kat kita tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi hijrah di Madinah, Nabi membina sebuah negara di Madinah, maka Nabi melalui pelbagai fasa pula di Madinah. Perang pertama Nabi dengan musyrikin Mekah, tuan-tuan tahu perang apa? Perang Badar. Masa malam perang Badar tu tuan-tuan, perang Badar ni orang Islam, pejuang Islam perang Badar ni 313 orang ya, tak ramai. Pasukan Mekah siap bersenjata. Pasukan perang Badar ni cangkui lagu tu ya, tak ada senjata lengkap pun. Nah, bukan pi nak perang sangat, pi nak ambil harta balik, tapi depa tu dah siap dengan pasukan. Masa dia berlarak nak pergi ke medan Badar itu tuan-tuan, Sayyidina Ali cerita malam tu, esok pagi nak perang, malam tu Allah bagi hujan, bagi semua tenang dan mengantuk habis. Tapi kata Sayyidina Ali, aku berjaga satu malam, aku tengok wa ma fina illa naimun, tak ada seorang pun dalam kalangan kami melainkan semua pakat terlena belakang. Illa Rasulillah, melainkan Rasulullah SAW seorang-seorang tuan. Semua duk tidur. Sayyidina Ali kita semua duk tidur ni. Illa Rasulullah tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nabi tak tidur malam tu tuan-tuan, sembahyang seorang-seorang di hujung di bawah pokok. Kata Sayyidina Ali, yusalli wa yabki, sembahyang teriak hatta asbah, sampai subuh. Sampai sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, sudah tidurlah, rehat, esok kita menang, Allah akan tolong
kita. Nabi doa tuan-tuan yang patut tak berhenti. Ya Allah, kalau esok kami kalah ya Allah, tidak akan ada manusia sembah kamu lagi atas muka bumi ini. Tuan-tuan, sungguh-sungguh ni. Sampai masa masuk perang Badar tu pula kata Sayyidina Ali dalam hadis Bukhari, Sayyidina Ali kata apa? Laqad ra'aituna fi yaumin badrin. Aku melihat dalam diri kami ni dalam perang Badar itu, nahnu naluzu bi Rasulillah. Kami semua ni duduk belakang Nabi. Kami ni macam anak-anak duduk di bawah ketiak, duduk di belakang-belakang, duduk di belakang Nabi. Kalau boleh Nabi tak mau bagi siapa pun lawan. Nabi pi tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali, nahnu naluzu bi Rasulillah. Kami duduk menyorok, bukanlah menyorok dia lawan, tapi Nabi kepung. Tak apa, aku pi dulu. Nak sakit aku dulu, nak luka aku dulu. Wa huwa aqrabu minna ila aduwi, dan dialah yang paling dekat dengan musuh berbanding kami. Wa kana ashaddun nas yawman ba'sa, dan pada hari itu Nabi paling dekat dengan musuh, dan Nabi bersungguh-sungguh, paling keras bersungguh-sungguh hari itu Nabi lawan, tak mau kami siapa dalam kalangan kami yang luka dan sakit. Tuan-tuan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sayang kat kita ni sampai tahap tu. Saya dalam kepala saya ni banyak, tapi saya nak awak keluar hak mana nak cerita kat tuan. Saya petik-petik lah mana dah tuan-tuan. Satu malam Siti Aisyah duduk dengan Nabi. Siti Aisyah riwayat hadis ni, dia kata duduk dengan Nabi, tengok wajah Nabi ni rasa tenang, macam kertas putih, cahaya. Kan Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, doalah kat saya. Siti Aisyah kata kan, saja kata kat suami, doalah kat saya. Kata Nabi tuang kat tangan, Allah maghfir li Aisyah, ya Allah ampunkan dosa-dosa Aisyah bi dzambiha, dosa-dosanya ma taqaddam wa akhar. Ampunkanlah dosa-dosa Aisyah dulu dan yang kemudian, dan dosa-dosa yang sengaja dan tak sengaja. Amin. Nabi doa kan. Aisyah dengar, Allah seronoknya. Maka Nabi kata, Aisyah seronok tak doa tadi tu? Weh, siapa tak seronok? Nabi doa dekat Allah agar ampunkan dosa dulu dan akan datang. Dosa yang sengaja dan tak sengaja, seronok. Nabi kata, doa tu tiap kali sembahyang aku doa kat semua umat aku. La haula wala quwwata illa billah. Kita doa kat Nabi tuan-tuan tiap kali sembahyang, lepas sembahyang. Nama Nabi ada tak dalam doa kita selepas sembahyang? Ada, sambil kita duk mengaji, duk hafal tu lah. Lepas baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, gamak kita duk hafal, bukan kita main pada hati sendiri nak sebut dah. Tapi Nabi tuan-tuan, tiap kali lepas sembahyang, doa itulah yang aku doa kepada umatku. Nabi kata kepada Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dua riwayat, satu daripada Abu Zar, satu daripada Amr bin Al-As. Tapi riwayat yang sama, cuma dia dua kejadian yang berbeza. Saya petik lah. Tapi hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Baihaqi, dalam Sahih Ibn Hibban juga sebut hadis ni. Amr bin Al-As cerita satu ketika, ni ada dua sahabat, seorang Amr bin Al-As, seorang Abu Zar Al-Ghifari. Dua kejadian yang berbeza, ataupun dua kejadian yang sama tapi dua riwayat yang berbeza. Nabi semayang malam, kemudian ada satu ayat ni, bila Nabi semayang malam, Nabi baca lama lah. Bila sampai satu ayat ni tuan-tuan, Nabi ulang sampai teriak mengamuk. Sampai sahabat pergi tegur, pasal apa? Tuan-tuan, ayat tu ayat apa? Ayat surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 118. Ayat tu, bila ayat sebelumnya bila cerita tentang azab kepada umat-umat yang buat derhaka ni, dan ayat seterusnya Nabi kata, Allah sebut, Nabi ulanglah ayat tu. Kata Allah, tapi Nabi ulang ayat itu. In tu'azibahum fa innahum ibaduk. Tu ayat surah Al-Ma'idah 118. Al-Ma'idah 118 tu tanda. Nabi ulang ayat tu sebagai doa. Dan kata Abu Zar, kata Amr bin Al-As, sampai Nabi rukuk pun Nabi baca, Nabi sujud pun Nabi baca, Nabi ulang ayat tu. Apa maksudnya tu? In tu'adzibahum fa innahum 'abduk. Ya Allah, kalau kau azab depa ni ya Allah. Depa ni siapa? Kita.
In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab depa ni semua ya Allah, ketahuilah depa ni semua ni hamba-Mu ya Allah, takkan nak azab. Nabi ulang tak berhenti ayat tu sampai sahabat pergi tegur. Ya Allah, in tu'adzibahum, apa yang Nabi nampak kita tak tahu. Sampai Nabi doa sungguh-sungguh. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab kita ni semua ni, depa ni semua ya Allah, ketahuilah fa innahum ibaduk. Tu semua adalah hamba Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka anta azizul hakim. Dan kalau engkau ampunkan mereka ya Allah, sesungguhnya engkau lah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Maksudnya Nabi minta agar Allah ampunkan kita semua. Ampunlah, ampunlah, ampunlah. Tadi lagi hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud riwayat pula hadis ni dalam Bukhari riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud cerita, satu hari aku duduk mengaji Quran. Nabi duduk, Nabi dengar. Bukan, aku duduk dan Nabi duduk dengan aku, Nabi tegur. Nabi kata, "Iqra' alayya al-Quran." Abdullah, baca kat saya Al-Quran, saya nak dengar. Nabi kata kat Abdullah bin Mas'ud ni, Allah Mas'ud cerita. Kawan jadi malu lah. Dia kata, "Aqra'u ilaika wa 'alaika unzila ya Rasulullah." Rasulullah, takkan saya nak baca dekat Nabi. Quran ni turun dekat Nabi, takkan saya nak baca bagi Nabi dengar. Malu lah saya. Malu, dia kata malu. Nabi kata apa? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Baca tak apa, pasal aku suka dengar orang baca Quran. Selain daripada aku suka dengar orang baca Quran. Tuan, Quran jangan tinggal. Nah, Quran jangan tinggal. Kawan kita tu di dunia dan di kubur dan di akhirat, jangan tinggal sekali pun. Lah kita buka handset bila? Lah kita buka Quran bila? Tapi tuan-tuan tak tinggal lah, saya tahu masjid. Ni saya cerita untuk orang di luar. Jangan tinggal sikit pun tak apa tuan. Saya jangan sampai balik rumah tanya anak-anak, hang Quran lah bila? Kena tanya. Dia kena bagi anak cucu kita kurang-kurang dia ada penunjuk. Dia ada penunjuk. Faham tak? Dia ada penunjuk. Maknanya dia ada berhentilah bila. Ada sekurang-kurangnya dia tak baca pun tapi dia ada penunjuk. Bermaksud dia ada progress untuk baca. Yang ni bukan takat penunjuk, Quran pun tak ada. Quran sendiri pun tak ada. Handset sampai 2. Tuan, yang ni kita kena sungguh-sungguh ni, Quran ni. Pasal Nabi kata, aku suka orang selain daripada aku baca, aku seronok dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, qara'tu alaihi suratan nisa. Aku pun bacalah dekat Nabi surah An-Nisa bagi Nabi dengar dan Nabi suka. Ketak nak baca kan. Hatta balaghatul ayah, sampailah kat satu ayat sampai kat satu ayat surah An-Nisa, sampai dekat satu ayat yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Fa kaifa iza takut saya salah ayat Quran, tak boleh. Tapi surah An-Nisa ayat berapa dah? Tak main dah. Fa iza ji'na min kulli ummatin bi syai', baca tu lebih kurang dah. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Tuan-tuan cek nanti nah. Saya takut salah. Tapi ayat tu lah. Ya, ayat tu yang kata fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa inna. Bagaimana keadaan kamu bila mana aku berikan untuk setiap umat itu ada seorang penyaksi. Wa inna ala, dan kepada engkau ala haula'i syahida. Itu ayat dia 54 kot, tak ingat. Itu surah Al-Maidah. Dan engkau akan jadi saksi kepada umat engkau ini, ala haula'i. Ayat dia bahasa Melayu dia. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Baru keluar. Bagaimana keadaan umat-umat nanti di padang mahsyar kelak bila mana Allah akan panggil setiap seorang nabi mai jadi saksi depan Allah untuk umat. Bagi tahu. Saksi dah, betul ke jadi semayang? Nabi kena bagi tahu seorang-seorang, setiap umat itu nabi kena habaq depan Allah. Min kulli ummatin bi syahid. Setiap umat itu ada penyaksi, rasul. Ya. Sebab tu nanti tuan-tuan sebutlah hadis yang panjang. Umat Nabi Nuh dekat akhirat kalau Allah panggil dia tanya Nabi Nuh,
Wahai umat Nabi Nuh ni dulu peringat nampak tak? Dia berkata dah. Orang jam dia berkata dah depan Allah. Tahu tak tuan-tuan, Allah buat apa? Allah panggil kita. Mana umat Muhammad main sat? Nabi Nuh peringat tak? Kita kata ya, Nabi Nuh peringat. Kita jadi saksi. Pasal apa kita jadi saksi? Pasal kita baca Quran. Allah bak dah. Baik, cerita lain. Tak apa. Tapi tu hadis sahih. Baik. Maka kata Allah, setiap umat itu akan ada nabi jadi saksi. Dan engkau Muhammad ala haula'i syahida, dan engkau akan jadi saksi kepada umat kamu semua ni. Allah, tuan-tuan, kalau semua kita baik tak apa, ni menyambung ke tengah kita ni. Macam mana nabi nak jadi saksi depan Allah? Ya Allah, dia tak semayang. Ya Allah, dia ni teruk dulu. Ya Allah. Dan kalau nabi jadi saksi, tak tentulah masuk neraka. Jadi nabi tak boleh dengar ayat tu. Tuan-tuan, nabi kata kepada Nabi Mas'ud, cukup kafah, berhenti. Sampai ayat tu dia nak sambung lagi, nabi tu sudah. Allah bin Mas'ud takut, pasal apa silap kau. Dia kata faltafattu ilaihi, aku berkali tengok nabi, fa'inahu tadrifan. Dia kata aku kali. Aku bila nabi kata kafah, cukup aku takut. Aku beralih-alih tengok nabi dia kesat air mata beramu keluar. Nabi dia kesat air mata nabi. Pasal nabi dia fikir macam mana nak jadi saksi kat kita ni. Kita teruk. Tapi nabi nak tolong kita juga. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, nabi kata. Syafaat aku boleh sampai dekat orang yang buat dosa paling besar pun dalam kalangan umat aku. Jangan kita sangka kita pernah buat dosa besar, nabi tak akan tolong kita. Nabi tolong, selawat pada Nabi banyak-banyak. Minta doa pada Allah, tuan-tuan, nak mimpi Nabi. Setiap seorang dalam kalangan kita ni, tuan-tuan teringin nak mimpi Rasulullah? Tuan-tuan teringin nak jumpa Rasulullah dalam nak jumpa, nak mengadu kat Nabi akan nasib diri, akan keadaan umat kita sekarang, akan apa jadi kat dunia kita sekarang, apa berlaku kat umat Rasulullah SAW sekarang. Rasa teringin tuan-tuan jumpa Nabi, nak pegang tangan Nabi dalam mimpi pun jadilah. Nak mengadu kat Nabi seperti mana para sahabat sempat untuk mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi layan tuan-tuan aduan sahabat yang nak nikah bagi tahu kat Nabi. Sahabat yang berasa hati kat mak ayah sikit pergi abang kat Nabi. Sahabat, minta maaf lah, kasar sikit. Sahabat yang terlajak buat hubungan dengan isteri bulan puasa pergi cerita kat Nabi. Apa pun pergi mengadu kat Nabi semua. Luah kat Nabi, tak cukup duit abang kat Nabi. Mengadu. Rindu kat Nabi, pergi abang kat Nabi. Allahu Akbar. Kita tak ada kesempatan tu. Adakah kita boleh kata Allah tak adil, Allah buat kita zaman lah, kita tak ada jumpa Nabi? Sahabat-sahabat untunglah boleh jumpa Nabi. Tak tentu. Allah tu maha mengetahui. Kalau Allah buat kita zaman tu kot kita tak ikut Nabi, kita pergi ikut Abu Jahal, kita tak tahu. Pasal tu Allah buat kita zaman lah pun. Baik. Kau Nabi teriak lah. Nabi tak tahan, Nabi teriak. Itulah antara yang Nabi diingat semua kat kita ni. Nabi rindu kat kita sampai teriak. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, di mana tabki? Pasal apa Nabi teriak petang ni? Nabi dah sorang-sorang petang-petang, Nabi ayat mata keluar semua. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, di mana tabki? Pasal apa Nabi teriak? Nabi kata, ashtaqa ila akhi atau kama qala, aku rindu kepada saudara-saudaraku, ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka Sayyidina Abu Bakar dengar, rindu ke siapa? Alaysa nahnu akhuka, ikhwanuka? Tidakkah kami ni saudara kamu ya Rasulullah? Kenapa nak rindu kami duduk depan mata ni? Kata Nabi, antum ashabi, apa semua sahabat-sahabat aku. Depan mata aku rindu kat saudara-saudara aku. Maka Sayyidina Abu Bakar cemburu lah. Siapa dia Rasulullah? Nabi kata, ummul ummati, mereka itulah umatku yang tak pernah tengok muka aku, tak pernah dengar suara aku, tapi setia dengan sunnah aku dan setia menggenggam Islam ini di akhir zaman kelak. Tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tapi ingat kat Nabi tak berhenti. Nabi teriak tuan. Boleh sikit lagi tuan. Saya nak berhenti awal tapi macam semangat pula. Sikit lagi tuan boleh tak? Tergantung pula lagi. Maka segala kesusahan Nabi tu tuan-tuan, nak cerita ni tak tuan abang lah, segala kesusahan yang Nabi tanggung, Nabi kena racun tuan-tuan. Nabi kena racun oleh bintu Mishkam, seorang perempuan Yahudi. Racun
Sampai menghirih-hirih orang-orang Nabi ni. Sahabat Nabi seorang syahid kena racun. Nabi bujuk kuat lagi. Orang perempuan Yahudi dia Khaybar, dia buat nayah. Kemudian Nabi kena sihir, tuan-tuan. Labid bin Aqsam buat sihir sampai Nabi jadi unconscious. Tu bujuk Nabi. Kalau orang lain mati dah, tapi Nabi kuat. Sampai turun ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu. Bukan turun, ayat tu dibacakan untuk menghuraikan sihir tu. Nabi lalu macam-macam orang fitnah Nabi, orang katakan Nabi. Apa yang orang tak buat kat Nabi, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu. Semua mereka buat dah. Semua mereka kata dah. Pukul, letak najis atas belakang, racun. Macam-macam mereka buat. Nabi tanggung benda tu 23 tahun. Baik. Sampailah tuan-tuan pada tahun-tahun terakhir kerasulan tu, Nabi dapat masuk ke Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Nabi masuk ke Mekah, tuan-tuan, 145,000 orang ikut Nabi. Dan ada dalam kalangan sahabat, ada dalam kalangan mereka tu yang tak pernah tengok Nabi. Itulah kali pertama mereka dapat tengok Nabi. Tuan-tuan bayangkan perjuangan Nabi yang lama 23 tahun tu, di saat tak ada siapa nak ikut Nabi peringkat awal. Abu Bakar dengan keluarga saja yang ikut. Allah janji, Allah takdirkan selepas 23 tahun Nabi alami macam-macam. Perang, sakit, jatuh, kena fitnah, kena racun, kena sihir. Pada tahun-tahun terakhir, tuan-tuan, Nabi berjaya masuk Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemerdekaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapat melihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Tuan, lepas pada tu Nabi pergi buat peristiwa haji ni, 145,000 orang ikut Nabi. Nabi naik berkhutbah. Itulah, dan Nabi kata apa? Dengarlah ucapanku ini, wahai ma'syaral muslimin. Aku tak tahu sama ada tahun depan aku ada lagi di sini ke tidak untuk bercakap dengan kamu. Maka Nabi bagi khutbah yang panjang, khutbah terakhir Rasulullah. Bulan Zulhijjah lah, musim haji kan. 8 hari Nabi pergi sana. Pasal perjalanan Madinah di Mekah 8 hari. Nabi balik mai, ada beberapa peristiwa lepas tu, perang Huzain semua dia panjang. Nabi balik dari Madinah pada bulan Safar, hujung bulan Safar, Nabi pergi tolong urus satu jenazah meninggal kat Madinah. Lepas tu Nabi dah balik Madinah dah. Ini selepas peristiwa perang apa semua ni, Fathu Mekah, haji, perang tu Nabi dah. Lepas tu orang-orang Ansar merajuk. Mereka takut Nabi ni banyak layan orang Mekah. Mereka cemburu, mereka sayang Nabi, tapi Nabi kan orang Mekah. Maka dia berkata, Rasulullah liqa'a qaumihi, Rasulullah jumpa kaum dia macam itulah, mana nak ingat kat kita dah. Dia pun berasa hati, bukan merajuk, cemburu. Maka Nabi panggil semua orang Ansar. Nabi kata, aku akan balik bersama-sama dengan kamu. Oh, dia buat teriak tuan. Tak apalah, ringkas kata Nabi balik. Bulan Safar, hujung bulan tu ada seorang sahabat meninggal. Nabi pergi ziarah macam biasa lah. Nabi pergi tolong. Balik daripada peristiwa tu Nabi demam. Nabi demam. Safar, haram Safar. Betul, belum hujung bulan Safar. Nabi demam 14 hari tuan-tuan. Dalam tempoh 14 hari tu, seingat saya dalam 10 hari ataupun 12 hari Nabi jadi imam lagi dalam keadaan duk sakit ni. Lah hari Jumaat tu Nabi jadi imam lagi. Lepas tu Nabi tak larat dah. Hari, saya ingat saya hari Jumaat malam tu, Nabi meninggal hari Isnin. Nabi nak pergi jadi imam. Isyak, masa tu isyak. Nabi pesah sakit. Maka isyak sahabat-sahabat semua tunggu Nabi. Nabi sedap jaga. Maka Nabi kata, asalan nas, semayang dah kau semua. Dok lagi tunggu Nabi. Nabi kata, pergi ambil ayam. Nabi semayang. Nabi Nabi jalan sekelengkah, pingsan tuan-tuan. Pingsan, sahabat tunggu lagi, sedap pula. Ambil semayang pula, bangkit lagi kedua, jalan selengkah, pingsan lagi. Ambil semayang pula, Nabi sedap. Nabi kata, semayang lagi. Dah, tunggu Nabi semua, nak tunggu Nabi. Nabi tak apa sat-sat. Nabi ambil semayang. Langkah, selangkah, pengsan lagi tuan-tuan. Ni Nabi sungguh-sungguh nak jadi imam untuk kita. Dalam riwayat kata kenapa? Pasal Nabi nak jadi, Nabi dah rasa dah hujung-hujung dah. Jadi aku nak jadi imam, aku nak doa untuk semua ni. Dalam riwayat yang lain fiqh sirah kata Nabi, orang seorang sebut dosa, Nabi ampun. Nabi minta ampun. Seorang ya Rasulullah, saya pernah berzina ya Rasulullah. Allah kata, ya Allah ampunkan dia. Semua Nabi minta ampun. Tolong minta ampun. Masa Nabi di Mekah selepas tadi, Nabi jumpa siapa pun Nabi kata, hal balaghatur risalah.
Aku nak tanya hampa, aku sampaikan dekat hampa dah lagi. Sampai dah. Nabi pergi jumpa, Nabi kata, aku nak tanya hampa, aku sampai kat hampa dah ada salah. Sampai dah ya Rasulullah. Nabi jadi lagu tu, masa kat Mekah. Kau ramai, Nabi jumpa kan? Aku nak tanya hampa, aku dah sampaikan lagi kat hampa risalah. Sampai dah ya Rasulullah. Sampai sahabat risau. Nabi kata jumpa sahabat, ni nak tanya hampa, aku sampai dah kat hampa risalah. Sampai. Nabi kata, ya Allah, Allah masyhad, ya Allah saksikan, ya Allah. Dia berkata, aku sampaikan dah. Oh tuan-tuan, saat tu sampai sahabat tanya Rasulullah, jangan susah hati ya Rasulullah. Rasulullah habaq dah semua. Rasulullah habaq dah semua, jangan takutlah. Nabi takut dakwah Nabi tu tak sampai ke orang. Kita ni aku rasa argument tuan-tuan, dakwah kita ni sampai tak sampai lagi. Kita jiran Cina Hindu ramai. Tak apalah. Maka yang tadi tu Nabi pesan 4 kali pesan. Sampai lagi Nabi bagi isyarat Abu Bakar jadi imam lah. Nabi masuk bilik bulan hari Jumaat malam. Kalau saya silap, Khamis malam. Pasti ada berbeza, ada kata 2 hari, ada kata 4 hari. Nabi tak sempat bersama-sama. Tapi Nabi demam 14 hari. Demam panas semua-semua tuan-tuan. Pasal Nabi kalau sakit lebih daripada kita. Itu confirm dalam hadis. Maka pada pagi Isnin subuh tu Nabi rasa sikit okey. Maka Nabi selok terai. Kan macam Raudhah tu rumah Nabi. Tapi ke mimbar kan tempat semayang tu, tempat semayang. Dan Nabi selok tu, kata Anas bin Malik, subuh masa tu kami cerah. Wajah Nabi bercahaya. Nabi selok subuh pagi tu tuan-tuan. Isnin pagi tu Nabi selok subuh mayang. Sebab sahabat rindu Nabi Jumaat tak ada. Tunggu tak ada. Nabi duduk dalam bilik. Sakit. Rindu dia tak tahu nak abang. Tak boleh tengok muka. Jumaat tak ada. Sabtu pi 5 tu tak ada. Ahad 5 tu tak ada. Rindu dia tak tahu nak abang. Mai hari Isnin pagi tuan-tuan. Subuh mayang suram sedih tuan. Sedih. Bakal jadi imam dah. Kat takbir Allahu Akbar. Cerah. Nabi selok terai nak tengok. Anas bin Malik kata fatabassama wa yadhhak. Nabi senyum dan Nabi gelak kecil. Tak tahulah apa Nabi tengok, mungkin Nabi rasa lega. Orang Islam pakat semayang dah, subuh Jumaat aku tak ada pun. Nabi senyum dan Nabi gelak sikit. Nabi puas. Tengok kata kesusahan Nabi berbaloi. Kata Anas bin Malik, kami tengok cahaya tu, kami kalau boleh berhenti, kami nak mufaraqah berhenti, Nabi peluk Nabi. Rindu baru 3 hari. Tapi Abu Bakar nak unduk, nak suruh Nabi naik jadi imam. Nabi bagi syarat terus. Maka Nabi tutup balik, gelap balik. Itulah yang terakhir. Itulah yang terakhir dia tengok Nabi dalam keadaan hidup dan ya. Yang tu yang last kali dia tengok Nabi dalam keadaan Nabi bernyawa. Dia masuk bilik Nabi balik rumah Aisyah masa tu. Semua orang tahu Nabi meninggal di pangkuan Aisyah, sandak dekat Aisyah. Giliran sahabat isteri-isteri yang lain depa bagi ke Aisyah. Nah, pasal Nabi tak minta, cuma Nabi kata, "Aina ana ghadan?" Esok saya kat mana? Esok saya kat mana? Nabi masih lagi nak tunaikan tanggungjawab, nak pergi bergilir setiap malam. Tapi para sahabat isteri yang lain ni kata tak apalah pergi rumah Aisyah pasal dia paling muda, dia kuat nak jaga Nabi. Maka Nabi duduk di rumah Aisyah. Nah. Masa Nabi duduk sakit lama tu Nabi duduk celup ayat. Nabi kata wa fi mauti sakarat. Sungguhnya betul lah nak mati tu ada sakarat. Celup ayat, sapu badan, celup ayat, sapu badan. Lepas tu nak dekat Aisyah masuk kan. Bawa kayu sugi. Nabi tengok Aisyah kata ya Rasulullah nak ke? Nabi angguk nak. Aisyah ambil kayu sugi tu, Aisyah gigit sikit, Aisyah bubuh di gigi Nabi. Kan Aisyah berbangga, dia kata ayat liuk aku bertemu dengan ayat liuk Nabi yang terakhir. Terus tu Fatimah orang bagi mai, Fatimah mai lah, Rasulullah nak buat ujung dah ni. Fatimah mai teriak tuan. Nabi panggil Fatimah mai dekat sikit, Nabi nak bisik, tak kuat dah suara Nabi. Nabi bisik-bisik, Fatimah teriak lah. Nabi panggil buat isyarat pula, turun pula. Fatimah pun turun tunduk pula, Nabi bisik lagi. Fatimah senyum. Nanti bila lepas Nabi wafat, Siti Aisyah tanya kenapa? Fatimah kata mula-mula aku teriak pasal Nabi kata ayah nak pergi dah. Yang kedua aku senyum pasal ayah kata aku orang pertama akan ikut ayah lepas ni. Memang tu kan. Ahlul Bait Fatimah orang pertama meninggal lepas Nabi. Tuan-tuan. Saya ringkas banyak lah ni dah daripada telefon dah. Tapi botol daripada telefon aku tengah feeling ni. Tapi tuan-tuan,
Lepas Nabi meninggal tu, sahabat-sahabat tu dia tak boleh kawal emosi. Sayyidina Umar keluar pedang pergi tengah-tengah Madinah. Siapa kata Muhammad mati, aku pancung dia lah. Muhammad tak mati, Muhammad pergi jumpa Allah macam Musa jumpa Allah. Muhammad akan turun balik. Sayyidina Umar pun tak tahan. Nah, ada sahabat minta doa, ya Allah, butakan mataku ya Allah. Aku tak mau tengok orang lain dah, lepas aku tengok Rasulullah. Ada sahabat teriak, ya Rasul, ya Allah, tidak ada kehidupan selepas kehidupan Nabi, matikan aku ya Allah. Bilal tak tahan tuan-tuan, Bilal pindah. Pasal apa dia pindah? Dia kata, setiap penjuru Madinah aku teringat dekat Nabi. Macam mana aku nak duduk Madinah? Dia pindah tuan-tuan. Ui tuan-tuan, sahabat punya rindu dekat Nabi tuan-tuan sahabat. Masa tu siapa pun tak boleh kawan. Masuklah Abu Bakar. So, Bakar dengan tenang, dia tengok wajah sahabat dia yang pernah membesar dengan dia, yang pernah susah dengan dia, yang pernah hijrah dengan dia, yang pernah kena ligan dengan dia, yang pernah menyorok sama-sama dengan dia, yang pernah untung, senang, menang perang semua sama-sama dengan dia. Tuan-tuan bayanglah saat tu Bakar tengok Nabi, dia tengok wajah Rasulullah tu, Abu Bakar lah paling tenang. Dia kena, alangkah tenangnya wajahmu wahai kekasih Allah. Sayyidina Abu Bakar lah yang uruskan, yang bagi tenang para sahabat. Woi, saat tu tak tahu nak apa. Ya. Nabi lepas wafat, yang uruskan jenazah Nabi Fadl bin Abbas, anak abang Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas dengan Sayyidina Ali. Masa Nabi sebelum 3 hari juga baru tanam, sebab sahabat tak tahu cara. Ya. Allah Ta'ala, contoh tu panjanglah tuan-tuan, tapi itulah pengorbanan Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita Nabi pengajaran dah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.